Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya. Apa kabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Ya, saudara. Saudara Azrul Jalil, apa khabar? Saudara Syahrul Azam, waalaikumsalam. Saudara Mustafa Ilyas, Saudara Rosli Le. Itu juga dengan Faizal Acoy. Salam satu Malaysia. Man JB, terima kasih. Puan Nurliza, pembalasan masyar. Habislah, Agung dah warning tu katanya. Ya, Saudara Zamari Alsi, Satria Setiawan dan Mengelembu. Mimi, pembalasan masyar. Kabari, waras. Saudara Fazil Yub, Saudara Man JB, Saudara Openg Temu. Begitu juga Puan Rohani Nordin, Puan Aminah, Kak Minah dari Terengganu, Saudara Bulan Terang, Saudara Mazli Syamsuddin, waalaikumsalam. Raja Rimba Alam Buana, waalaikumsalam. Saudara Abu Samah, Saudara Muhammad Basri, begitu juga dengan Saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din, apa khabar saudara dari Kemayan ya? Saudara Haji Azhar Bermanaf, apa khabar Tuan Haji? Saudara Azizi Ali, Saudara Muhammad Yusuf Hamzah dari Terengganu. Jertih ya, saudara Abu Samah, Hasanah Jaafar. Antun, apa khabar? Man, Muhammad Hashim, Muhammad Din. Juga teman-teman di Instagram. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe di Instagram. Saudara Madam K, Azrul Jalil. Yang tak sempat saya santun tadi. Siapa tadi? Awal datang tadi. Madam K, Azrul Jalil, Muhammad Syaril, Yamun Waras, Puan Zainah Latif. Terima kasih. Karmin Karman, Rosini Kurungot, Saudara Azmi Omar daripada Mindef, Saudara Fuad Rahman, apa khabar? Orang Subang Jaya. Saudara W1 Syahrudin, Saudara W1 Syahrudin, Muhammad Syaril, Puan Nuraini Adnan, Zul, Yusof di Instagram. Jangan lupa saudara like and share di Instagram. Saudara Nuri Harun, Saudara Johari Man, Puan Hamidah. Begitu juga Noris Norzan, Mat Spana, Lestero, Saudara Azrul. Ya baik, saudara, seperti biasa, saya harus memberi pencerahan apa yang ada pada saya hari ini. Ya, saudara. Hari ini, saudara, adalah hari Isnin, September 5, hari kelima. Nampak kayaknya tak menjadi. Ingatkan 5 bulan ni, jadilah berubah parlimen. Tidak juga, saudara. Saya hanya boleh meneka mengikut gambaran-gambaran yang diberikan. Saudara. Tapi kalau saya yang boleh menentukan, tentulah saya yang Perdana Menteri, saudara. Hari ini 5 September yang merupakan hari yang ke-901. Dah 901 hari dah COVID-19 melanda negara kita. Laporan daripada saudara Jamil Idris bersama dengan saudara Rio daripada Universiti Malaya. Nampaknya jangkitan virus corona ada susut. Susut lagi saudara, alhamdulillah. Kemarin 2,244. Tapi semalam 1,904. Menjadikan jumlah terkumpul 4,792,128. Dan ada 9 kematian juga dilaporkan. Dari laporan yang diberikan oleh Saudara Jamil, terdapat peningkatan di 4 negeri jangkitannya saudara. Tetapi susut di 11 negeri, sementara Kelantan tidak berubah iaitu 42 jangkitan. Perak susut pada 165 jangkitan. Selangor susut kepada 671. Wilayah Persekutuan juga susut pada 328 dan Sabah susut 167. Itulah negeri-negeri yang jangkitannya melebihi 100. Lain-lain negeri alhamdulillah di bawah 100. Berusaha saudara untuk kita terus memutuskan jaringan COVID-19. Ya, saudara Taram Shah, apa khabar saudara? Saudara Taram Shah Saleh bikin salam pada teman-teman semua. Saudara Yusri Yusof, saudara Norits, apa khabar? Apa topik malam ni? Sabar ya, saudara Mat Zairian, Saudara Nordin, Saudara Bun Mustafa, Saudara Muhammad Aziz Rian, PRU 15 milik UMNO katanya. Baik, saudara, usai pencerahan apa yang berlaku pada negara kita ini, jangan lupa minta izin dalam tempoh 2-3 minit untuk saya mewawarkan produk dalam e-commerce. Jadi kalau anda mempunyai produk, hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Al-Azhar terus memasarkan stangi Al-Bakurnya untuk kalau saudara mahukan rumah kita wangi,
aromanya, saudara, macam mana kita berada di Madinah ataupun di Mekah. Sedap baunya, saudara. Ingat, wangian rumah itu merupakan kegemaran para malaikat dan kebencian para syaitan. Al-Azhar juga memasarkan parfum ataupun minyak wangi. Saya, kalau tanya dengan saya lebih suka pada minyak wangi Amir Al-Khut. Ia berasaskan kepada kayu gaharu. Beliau juga memasarkan gula O. Ini untuk mereka yang khawatir lah kalau ada kandungan gula dalam badan kita, mungkin kecil manis dan sebagainya. Kerana gula O ini tiada kalori, saudara. Saudara Ating, Pak Dinda, Yang Maya, Aisyah, saudara Bro Him dari Bera, saudara Muhammad Izhar, saudara Cikgu Din, apa khabar cikgu? Dan seperti biasa, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Hubungilah Siti Farehah di talian 017 711 4300. Walaupun harga daging meningkat, dia masih lagi memasarkan pada harga yang lama. Di Lembah Kelang, kalau nak buah-buahan, hubungi Syauqi di talian 012 357 5703, di mana buah-buahan tersebut boleh dihantar terus pada rumah anda. Harga murah, grade A, kiwi, cherry, anggur, apple dan sebagainya. Dan akhir sekali, tentulah makanan kegemaran saya, iaitu popiah sira Lady Maria, saudara. Popiah sira Lady Maria ni memang sedap, saudara. Rasanya pedas, manis dan rangup. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203. Mampu beli, mampu rasa dan mampu menikmatinya. Itu sahaja, saudara, untuk e-commerce kita pada hari ini, ya, saudara Kamarul Nagori, dari Negeri Sembilan lah ni, ya, saudara Adi Warna. Itu juga saudara Arif Salihuddin, saudara Gadion Leon, ada tak tahulah saya, saudara Gadion, saudara Bakat Ahmad. Baik, saudara, kita masuk seketika untuk segmen naluri kehidupan. Saudara, sebenarnya, saudara, bila kita sihat, mungkin kita tidak begitu menghargai kesihatan. Tetapi apabila kita ditimpa penyakit, mungkin sakit seluruh badan, lemah, badan tak selesa dan tidak bertenaga, ketika itu barulah kita sedar betapa nikmatnya kesihatan, dan waktu itu kita memohon agar dijauhi daripada sebarang penyakit. Malangnya, apabila perkara ini terjadi, mereka tidak sedar sebenarnya, saudara. Mereka yang ada masalah kesihatan, sakit sedikit, ia merupakan anugerah dan nikmat Allah kepada hamba-Nya. Nikmat atau anugerah Allah bukan sahaja dalam bentuk kegembiraan, tapi juga anugerahnya dalam bentuk kesakitan yang seharusnya, kerana ia menguji kesabaran kita. Tujuan Allah menimpakan penyakit kepada hamba-Nya adalah untuk menguji keimanan sama ada mereka sabar atau redha. Tapi apabila Allah memberikan anugerah kesenangan dan kenikmatan hidup, adakah mereka bersyukur dengan nikmat yang diberikan, saudara? Ciri-ciri golongan orang yang beriman adalah apabila mereka bersabar dan redha ketika dilanda musibah, saudara. Allah akan memberi ganjaran kepada mereka yang redha dengan ujian musibah itu dan sebagai penghapusan dosa yang dilakukan sebelum ini. Sebagaimana kenyataan Imam Bukhari, baginda Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang Muslim yang ditimpa sakit, melainkan dengannya Allah akan menggugurkan kesalahannya. Ingat tu, saudara. Baginda Rasulullah mengatakan, kalau kita sakit itu kerana Allah nak menggugurkan dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Kesabaran dan redha amat dituntut kepada mereka yang berhadapan dengan musibah, terutamanya bagi mereka yang diuji dengan musibah kesakitan. Jika mereka bersabar dan terus berpegang pada ajaran agama, nescaya mereka juga akan mendapat ganjaran besar di sisi Allah dan darjat mereka akan ditingkatkan. Ingat, saudara, jangan keluh kesah. Bila kita ada mendapat musibah, susah sedikit, jangan kita mengeluh. Bila kita mengeluh, seolah kita tidak bersetuju ataupun kita cuba nak menyangkal ujian daripada Allah SWT, saudara. Baik. Kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini kiriman sahabat saya. Dia kata, usah padamkan api kemarahan dalam diri dengan balasan kemarahan juga. Kerana pada natijahnya, bila api sama api, ia terus membara
dan memusnahkan setiap nyalaan. Sebaliknya, balahlah setiap amarah itu dengan tetesan air yang menyejukkan. Saudara. Marah ni api. Api itu syaitan. Air itu adalah nikmat. Jadi bila kita dilanda oleh dugaan, orang buat kita macam-macam, orang kata kita nak marah. Buat apa? Biarlah. Mereka yang berdosa. Kita mengutip setiap pahala atas fitnah ataupun cercaan mereka terhadap kita. Yang paling penting kita bertabah. Saudara, kita menghadapinya dengan redha dan senang hati. Tak apa saudara. Ya, saudara Puan Hamidah, so Habibah binti Junaid, Nia Idris, Tri Zainal. Saudara, itu juga saudara Zainal, Clement Sipang, Hayati Haryati, Awi Ums. Dia marah. Dia kata, jangan lupa santuni nama saya. Ya, Awi Ums. Awi Ums. Bambino. Ada saja kata Bambino. Baik, saudara. Saya tetap akan berpesan pada pimpinan negara. Janganlah mereka berbelanja wang negara tanpa had ataupun tidak mendapat kelulusan parlimen. Kerana jika mereka berbelanja tanpa had, kita bimbang negara akan muflis, saudara. Batuk sikit. Terima kasih Kak T. Awi jangan lupa santuni nama Awi. Ya Wi, dah santun tadi. Jangan marah. Saudara Mat Sam Yahya. Apa khabar saudara? Bicara kita malam ini tajuknya politik dah semakin ke laut. Itu ceritanya saudara. Nampak gaya dah ke laut dah ni diorang ni semua ni. Tapi sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Saudara Awaluddin Aziz, MF Hairi, begitu juga Kak T ya. Kita santun pantun Pak Nazil yang menghantar kiriman saban hari. Tidak jemu-jemu untuk perkongsian kita bersama. Terima kasih Pak Nazil dari Perlis. Kata Pak Nazil, cucur kria, kuih bingka, sama capati, kuih bahulu. Perangai manusia sukar dijangka. Ia seperti angin lalu. Jadi janganlah kita fikirkan sangat perangai manusia ni saudara. Saudara Mario Melvis, kedegilan buah parlimen dah seperti PRU 14. Tak tahulah saudara, sekejap lagi saya bagi pencerahannya. Bila Pak Nazir sebut cucu-cucu ni meleleh halio saudara. Lama tak makan cucu kria, kuih bingka, bingka bengkang dan sebagainya. Bingka apa? Bingka kayu ubi. Saudara. Tambah Pak Nazir lagi, rumah batu terang bercahaya, berbau kahwa, orang berlahan. Menipu itu menggamit bahaya, boleh membawa kepada permusuhan. Itu Pak Nazir berpesan pada kita, jangan kita menipu sama insan. Saudara, saya suka Pak Nazir ni, dia akan beritahu apa maksudnya. Berlahan itu rupanya berlagu ataupun bernyanyi. Rumah batu terang bercahaya, berbau kahwa, orang berlahan. Menipu itu menggamit bahaya, boleh membawa kepada permusuhan. Terima kasih Pak Nazir. Hayatilah saudara. Kita masuk sedikit segmen, semalam saya tak baca. Hari ini segmen Gedung Ilmu. Ini catatan daripada pemikiran Allahyarham Zabah atau nama lengkapnya Zainal Abidin bin Ahmad. Allahyarham merupakan tokoh pemikiran Melayu abad 20 Masihi. Dan saya menerima buku ini yang dikirimkan oleh Tan Sri Johan Jaafar, di mana buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Judulnya adalah Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri. Buku ini diterbitkan pada tahun 1982. Kalau saudara nak dapat buku ini, pergi ke website di Dewan Bahasa, cakap tahun 1982, saudara. Kerana menurut Allahyarham Pak Zabah, ilmu pengetahuan merupakan aset terpenting. Ilmu pengetahuan itu merupakan aset terpenting dalam kehidupan kita di semua aspek. Sama ada menyentuh soal kehidupan duniawi maupun berhubung dengan keagamaan. Yang juga merupakan sebahagian daripada rantai-rantai kehidupan yang hakiki. Memiliki ilmu, kita mampu mengembara di dunia yang terbentang dengan 1001 persoalan dalam usaha untuk membina kejayaan hidup. Dengan ilmu pengetahuan, kita juga dapat mengimbangi mana yang baik, mana yang buruk, serta dapat pula melakukan usaha sebagai memenuhi tuntutan kehidupan. Begitu juga dalam soal beragama. Kita sewajarnya memiliki ilmu pengetahuan dengan belajar dan belajar tanpa jemu. Lebih-lebih lagi, kita mengkaji apa yang disuratkan
melalui Al-Quran dan hadis. Tanpa ilmu, bagaimana kita mampu untuk mengutip setiap ajaran dan tuntutan Allah dengan jelas tanpa ragu, saudara. Dengan ilmu pengetahuan itu jugalah ia sebagai teman pengiring untuk tidak menjadikan diri kita bergantung pada orang lain. Kita mampu melaksanakan sebarang usaha serta menterjemah setiap ayat-ayat suci dalam Al-Quran. Mana mungkin kita sekadar bergantung kepada orang lain untuk mendengar baik-baik indah dari Al-Quran, sedangkan andai kita punya ilmu, pastinya nikmat itu bertambah lazat jadinya di jiwa dan nurani kita, saudara. Jadi paling penting, Allahyarham Pak Zaba minta supaya generasi hari ini memperkayakan diri kita dengan ilmu, saudara. Kita sambung lagi malam besok, saudara. Saya tengok pesanan orang lama ni elok kita ambil, saudara. Dan seperti biasa, saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam live mana-mana channel pun, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tak bertanggungjawab, saudara. Begitu juga kiriman anda dalam face saya ini. Kalau mau ringgit jatuh lagi tu, aduh, pedih bila dengar begitu, saudara. Jadi, yang saya harapkan, sebarang kiriman yang anda lakukan itu gunalah bahasa yang baik. Ini adalah pencerahan politik bermatlamatkan untuk sekadar memberi informasi. Tidak lebih daripada itu, saudara. Ia sekadar pencerahan politik, saudara. Dan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju atas setiap apa yang saya lontarkan dalam bicara saya saban malam ini, saudara. Dan saya juga mengharapkan kita gunalah bahasa yang baik. Kalau anda mau berbahas dengan teman-teman yang memasuki pencerahan saya ini, gunakan bahasa yang baik, gunakan bahasa yang harmonis, kerana kita adalah warga cinta damai. Baik, saudara. Cuaca pagi tadi, siang tadi nampak panas. Tapi malam tadi saya nampak dah mula ada hujan rintis-rintis. Mudah-mudahan dalam musim begini tidak terjadi hujan ribut petir dan sebagainya, saudara. Tapi dengan kuasa ada cuaca yang panas ini, saya mengharapkan teman-teman yang seusia dengan saya banyakkan minum air masak, saudara. Jangan dedahkan diri anda, saudara. Dan hari ini di Kuantan, Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah bahawa titah baginda kuasa menghukum dan memberi pengampunan tidak wajar digunakan sewenang-wenangnya kerana ia bakal dipertanggungjawabkan kelak di hari kemudian. Titah baginda, undang-undang yang tidak dilaksanakan secara konsisten dan adil akan menjurus kepada penindasan dan kezaliman dalam sistem pemerintahan. Ketidakadilan pelaksanaan undang-undang juga akan menyebabkan pihak yang lemah menjadi mangsa kepada pihak yang memiliki kuasa. Keadilan tidak akan tercapai jika undang-undang tidak dilaksanakan secara konsisten dan adil. Kerana falsafah di sebalik penggubalan suatu undang-undang itu sudah ternoda. Akibatnya, pihak yang lemah akan menjadi mangsa kepada pihak yang memiliki kuasa. Maka, titik permulaan menghalalkan penindasan dan kezaliman akan berlaku dalam sesuatu sistem pemerintahan. Titah baginda lagi, keadilan tidak akan tercapai jika roh keadilan tidak terkandung dalam sanubari mereka yang diberikan amanah untuk mentadbir keadilan. Ampun tuanku, titah tuanku, kami rakyat jelata junjung sebaik mungkin, saudara. Dan saudara, kita beralih ke luar negeri sedikit. Hari ini, England menyaksikan pertukaran jawatan Perdana Menteri dari Boris Johnson kepada Liz Truss, berusia 47 tahun, seorang wanita. Liz Truss merupakan antara pemimpin dari Parti Konservatif. Dan sekali lagi, selepas Margaret Thatcher dan juga Theresa May, maka Liz Truss merupakan wanita ketiga yang diangkat oleh parti politik di England sebagai Perdana Menteri. Itulah, wanita itu mampu menggoncangkan dunia, saudara. Liz merupakan Menteri Luar dan beliau bersaing dengan Menteri Kewangan Rishi Sunak.
Rishi Sunak ini dia keturunan India. Tapi ternyata sejumlah 200,000 ahli dari parti Neo Konservatif di England memilih Liz. Jadi Boris Johnson ini diminta disingkirkan dari jawatan tersebut setelah beliau didapati terjebak dalam skandal yang disebut sebagai tidak berfaedah. Kerana waktu rakyat England terkurung dengan COVID-19, satu ketika tahun lalu, dia berpesta dengan pegawainya, teman wanitanya di tingkat bawah rumah Downing Street, nombor 10 Downing Street. Jadi di England itu pun tak boleh, saudara. Maka Boris akhirnya terpaksa melepaskan jawatan sebagai Perdana Menteri dan hari ini disandang oleh Liz, merupakan wanita ketiga selepas Margaret Thatcher dan juga Theresa May. Kita haraplah, sebab Liz ini adalah Menteri Luar, saudara. Saya yakin tentulah Liz yang memahami aspek diplomatik akan menyantuni dan mahu membawa England ke persada dunia dengan lebih baik, saudara. Usai tentang Liz ini, saya menerima kiriman, saudara, daripada saudara Bahazilan Wahab. Dia panggil diri dia Pak Long. Ini tentang apakah ini pengakhiran seorang Perdana Menteri. Tadi kita santuni Perdana Menteri di England. Apakah ini pengakhiran seorang Perdana Menteri di negara kita? Kerana Datuk Seri Najib Razak yang dilahirkan sebagai anak bangsawan, tentulah hidupnya sebagai anak Perdana Menteri kedua Allahyarham Tun Razak dalam serba kesenangan dan kemewahan. Itu kata saudara Bahazilan. Keistimewaan Datuk Seri Najib ialah dia sangat susah untuk marah. Cuping telinganya jadi merah kalau dia marah. Itu saja. Malahan beliau suka mendengar dan suka mudah menolong orang. Tidak berburuk sangka dengan orang yang mengadu dengannya. Dan sangat pemurah, sifat simpati kepada orang sangat tinggi. Jadi dia kata masih diingat sewaktu dia menjadi Perdana Menteri dulu, walau diasak dan diserang bertubi-tubi oleh Dr. Mahathir dan geng-gengnya, dia kekal tenang dan tidak menggunakan kuasanya untuk bertindak balas. Walaupun banyak yang dia tahu tentang keburukan dan kesalahan Tun Dr. Mahathir, kroni-kroninya seperti isu kes forex, kes bailout, kes kroni dan macam-macam lagi. Dia tidak bertindak. Jadi bila teman-teman minta supaya bertindak, dia kata paling tidak pun Dr. Mahathir pernah jadi Perdana Menteri. Begitulah hatinya. Dan akhirnya di samping itu, Dr. Seri Najib juga kata Bahazilan adalah mudah membantu kawan-kawan. Dan kini beliau dilihat dikhianati oleh teman-teman yang dulu dibantu olehnya. Sebab itu saya bertanya, mana teman-teman yang berada dalam kabinet beliau? Tak ada seorang pun tampil ke depan. Paling tidak pun, sebagaimana saya katakan, nyatakanlah simpati sekurang-kurangnya. Masa rawatan di hospital semalam. Mana ada yang datang? Tak ada seorang. Tapi kalau dia jadi Perdana Menteri, berderit ambil nombor. Kalau dia dimasukkan hospital, rasanya berderit-derit lah semua datang. Inilah kita katakan, naluri, kehidupan, cara politik negara kita ini yang cukup bagi saya memualkan. Tak ada siapa nak ambil tahu tentang kehidupannya sekarang. Bagi mereka yang sekarang berada dengan kemewahan, yang jadi menteri, timbalan menteri, wakil rakyat, pengurusi JLC, dan yang senang lenang dengan kekayaan. Bukan saya tak kenal mereka yang Datuk Seri Najib tolong. Saya pun rapat juga dengan beliau. Cuma kita tak ambil kesempatan. Jadi mereka ini sudah kaya-raya, tinggal di luar negara. Tak ada seorang pun yang menzahirkan simpati dan sebagainya. Undang-undang tetap undang-undang. Tapi sebagai sahabat. Ini yang saya katakan sahabat yang sejati. Terkiar-kiarlah Datuk Seri Zahid seorang yang menyantuni Datuk Najib, menzahirkan simpatinya. Dan saya lihat, saudara, seandainya Datuk Seri Najib ini masih Perdana Menteri, walaupun mahkamah jatuhkan hukum sebagainya, rasa-rasa saya lah, saudara, mereka akan mencium tangan Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Najib, mencium pipinya. Waktu itu, saudara, orang kata, bau kentut pun wangi. Itu sekarang ni. Yang sedangkan hari ini, yang saya lihat sejak perbicaraan berjalan, yang memberi sokongan hanya akar umbi. Warga, ahli-ahli UMNO yang tidak mempunyai apa-apa jawatan. Mereka melihat bahawa bosku ada jasa baktinya. Mereka ini, malahan mereka dituduh macam-macam. Dituduh dapat dedak lah. Tapi mereka menghadapi segala tomahan, segala cacian sebut. Itu keadaan, saudara. Yang kadang-kadang membuatkan kita rasa, saya rasalah bahawa pimpinan ni
tak sewajarnya untuk kita sanjungi kalau sikap mereka sebegitu. Begitu ya. Memanglah hari ini hari anda, hari mereka hari Datuk Seri Najib. Mungkin satu hari nanti hari anda. Jangan lupa, ramai di kalangan mereka yang sekabinet dengan Datuk Seri Najib masih ada kes-kes yang bertaburan di belakang. Bila waktu itu, bila anda dihadapkan ke mahkamah, kalau orang tak datang, jangan nak ambil hati. Memanglah saudara, manusia memang mudah lupa diri. Saya bukan kita nak katakan, bela lah gini apa semua, menentang hukum mahkamah. Tidak. Manusiawi sebagai sahabat, waktu dia berada di anjung kuasa, bagan nak rak. Ada gambar, cium pipi, peluk, cium tangan. Naik lawyer kita tengok. Memang saya tengok amat meloyerkan. Tapi itulah natijah kehidupan saya. Bagaimana saudara, walaupun Datuk Seri Najib gagal dalam perbicaraan rayuan di Mahkamah Persekutuan, tapi menurut speaker, Datuk Tan Sri Speaker Dewan Rakyat telah pun mengeluarkan kenyataan. Kerana memang menurut perkara 481E dalam perlembagaan, Datuk Seri Najib telah hilang kelaikan sebagai ahli Dewan Rakyat. Tetapi, ini menurut kenyataan speaker dalam medianya, sidang medianya, iaitu Tan Sri Azhar Harun, kuat kuasa berkenaan adalah tertakluk kepada peruntukan perkara 48 dalam kurungan 4 Perlembagaan Persekutuan dan juga dalam perkara 53 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan. Sebab itu beliau maklumkan bahawa pihak speaker Dewan Rakyat telah pun menerima serahan beberapa dokumen termasuk salinan permohonan pengampunan di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan ke atas Datuk Seri Najib bertarikh 2 September. Salinan surat tersebut dihantar daripada Tuan Syafiq & Co yang melampirkan permohonan pengampunan yang dilakukan, yang diterima oleh mereka dalam tempoh 14 hari. Disebabkan pihaknya ada membuat petisyen pengampunan di bawah perkara 42, saudara, maka penghukuman mahkamah tak dapat dikuatkuasakan untuk menghilangkan keabsahan legitimasi Datuk Seri Najib sebagai ahli Dewan Rakyat. Jadi artinya beliau masih lagi menjadi ahli parlimen mewakili kawasan Pekan walaupun terpenjara kerana beliau telah pun menghantar petisyen memohon rayuan. Ini untuk penjelasan saudara. Ini undang-undang ni begitulah. Berbelit-belit. Saya nak baca pun kadang-kadang tergeliat lidah saudara. Dalam waktu yang sama, Setiausaha Dewan Rakyat telah pun mengedarkan itu perubahan takwim. Takwim itu kalender Dewan Rakyat. Saudara, surat berkeliling yang ditandatangani oleh Setiausaha Dewan Rakyat, Dr. Nizam Maidin bin Bacha Maidin, memberitahu iaitu mesyuarat ketiga penggal Dewan Rakyat yang dijadualkan pada Rabu 26 Oktober hingga 15 Disember dipindah ke tarikh baru iaitu hari Isnin 3 Oktober hingga 29 November. Jadi artinya parlimen belum nak dibubarkan lagi lah kalau mengikut kenyataan tersebut. Jadi Ketua Majlis itu Speaker menyatakan pindahan tersebut bagi membolehkan pembentangan belanjawan negara tambahan dan belanjawan untuk tahun 2023 diadakan lebih awal. Jeng. Jadi dalam keadaan begitu, saya mengatakan berkali-kali, kalaulah pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri nak buat juga bajet, saudara, dalam waktu tahun ini, saya rasa sebelum pilihan raya ini, satu benda yang agak mustahil. Kerana saya mendengar semalam, iaitu pengerusi DAP, Lim Gok Eng, semasa dia berucap di Majlis Pelancaran Kutipan Dana Politik di Pulau Pinang. Dia kata agak sukar parti DAP bersama rakan-rakan mereka dalam Pakatan Harapan untuk menyokong bajet yang bakal dibentangkan. Kerana dia kata DAP tetap membantah seandainya yang membentangkan bajet itu adalah Datuk Seri Ismail Sabri. Kerana dalam undang-undang katanya bajet hanya boleh dibentangkan oleh Menteri Kewangan. Jadi persoalannya apakah Tengku Zafrul tidak lagi Menteri Kewangan katanya. Dan menyedari bajet katanya yang bakal dibentangkan itu adalah merupakan bajet pilihan raya atau oleh-oleh pilihan raya umum
sebagaimana lazimnya waktu dulu, waktu UMNO sebagai UMNO Barisan Nasional dominan dalam kerajaan di anjung kuasa. Tapi kali ini dengan campuran daripada PBM dan juga PAS, DAP dah buat nyata awal-awal bahawa pihaknya akan menentang habis-habisan untuk tidak mengizinkan bajet ini diluluskan. Bagaimana cara? Kalau DAP tak bersetuju, Parti Keadilan tidak bersetuju, kalau Amanah tidak bersetuju, dan kalau daripada Sarawak, daripada Sabah, Parti Warisan, begitu juga mungkin ada 3-4 orang ahli UMNO, maka dengan sendirinya kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri runtuh. Ini realiti saya. Bajet kalau tak diluluskan, artinya kerajaan tak ada duit nak berbelanja. Kalau itu berlaku, dengan sendirinya kerajaan runtuh. Bila tarikh dia nak bubar parlimen, dah tak timbul dah sekarang. Seandainya begitu, ada ruang. Iaitu terpulang kepada Duli Yang Mulia Tuan Agong yang boleh memperorok ataupun menubuh kerajaan macam ala Mageran. Seandainya bajet tidak diluluskan. Ini saya tak tahulah bagaimana kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri memikirkan. Kerana nak buat juga bajet, selalunya bajet ni dibuat dalam bulan 10 atau bulan 11. Dan selalunya nak buat tu saya kata biarlah lepas pilihan raya. Saya melihat tentulah dapat tentangan. Kalau bawa ke parlimen dan ditentang oleh pimpinan pembangkang, apakan daya? Macam mana nak diluluskan? Ini persoalan dari segi undang-undang saya. Saya tak tahulah bagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mungkin telah berbincang dengan Parti Amanah. Mungkin, tapi saya rasa impossible. Atau mungkin dia yakin dengan PBM, Parti Bersatu dan PAS yang akan menyokong bersama dengan pimpinan yang dulu menyokong beliau. Kalau ini berlaku, saya nampak sukar. Kalau seandainya bajet ini dibawa dan ditolak, amat memalukan dan bertambah teruk lagi ekonomi negara, saudara. Macam mana pelabuhan nak datang? Sebab itu kita merasakan bubar pelajar parlimen dulu. Biarlah kerajaan yang baru itu membentuk ataupun membentangkan bajet. Bajet ini sebenarnya tentulah dibuat bukan hanya oleh kerajaan politik, kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri, tetapi oleh kaki tangan di Kementerian Kewangan. Soal itu tidak akan diambil kira oleh parti-parti pembangkang seandainya ia dilihat sebagai bajet untuk oleh-oleh pilihan raya. Saya haraplah Datuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memikirkan secara mendalam kesan daripada pembentangan bajet. Secara Coca-Cola Mall, dia kata bukan mandat rakyat, bubarlah. Itu yang sepatutnya. Cuma hari ini saya juga terima kiriman daripada adinda saya, Rafi Awang Kecil. Dia kata ada seseorang, dia tak namakanlah, memberi hint ataupun memberi cakap-cakap lah, mengatakan bahawa pemegang parti akan hilang kelayakan apabila mahkamah menjatuhkan hukuman. Saya kata itu satu kenyataan yang dangkal. Saudara, macam Datuk Seri Najib, bila dia dalam petisyen itu, walaupun dah dipenjarakan, masih lagi bergelar sebagai ahli parlimen. Belum hilang kelayakannya. Ini keadaannya sekarang ni. Bahawa saya nampaklah, belum ada lagi keredaan di kalangan pimpinan UMNO untuk penyatuan. Tak payah bercakap lah soal penyatuan ummah. Jangan bercakap kita nak menyantuni parti-parti Melayu lain. Sedangkan kalau dalam UMNO pun anda gagal untuk menyatukan, macam mana? Ini keadaannya. Kerana sikap lain tak ada. Sikap berebut jawatan. Sebab itu, ini saya tengoklah satu portal. Portal media sosial, edisi siasat. Dia kata, konon-kononnya, kalaulah mesyuarat Majlis Tinggi UMNO akan datang, mungkin ada usul undi tak percaya. Pun saya bertambah hairan. Kerana katanya ada kalangan ketua-ketua bahagian yang telah pun dibayar untuk mengemukakan usul tersebut. Cuma saya kata nak bagi macam mana? Macam mana nak bawa usul ni tak percaya? Bukan ada perhimpunan. Ini saya tak tahulah edisi siasat dapat dari mana. Tetapi memang saya dengar bahawa ada perbalahan, kononnya menuntut supaya Yang Berhormat Presiden Parti mengundur diri dan sebagainya. Dah lama dah benda ni. Tapi masalah sekarang ni kenapa begitu? Kenapa anda yang berada dalam UMNO, yang berada dalam sub kepimpinan, tega melakukan, anda buat macam mana kehendak daripada parti pembangkang. Mereka memang nak balun ketua. Kalau ketua itu lumpuh, maka parti itu akan lumpuh.
Ini yang saya kadang-kadang saya katakan, semalam saya dah bercakap. Malam saya dah bagi tahu dah. Mereka yang berada di atas ni sedar dirilah. Kami di perangkat ahli akar umbi ni melihat perangai anda di atas. Anda lain tak ada. Memikirkan soal jawatan. Berebut. Sabarlah kalau nak bertanding pun. Tunggu lepas pilihan raya. Sebab ada peruntukan. 6 bulan lepas pilihan raya, maka akan diadakan pemilihan parti. Lawanlah sungguh-sungguh. Taburlah duit banyak mana pun. Kenapa sekarang dalam saat-saat kita nak menghadapi pilihan raya? Anda masih lagi bercerita soal jawatan. Anda masih lagi menyatakan orang ni kena singkirkan, orang ni kena singkirkan. Cukup-cukuplah. Tapi anda bercakap mesti penyatuan Islam. Mesti nak baik dengan PAS dan sebagainya. Sedangkan dalam parti UMNO, anda mencetuskan sesuatu yang tidak baik untuk parti. Ini saya katakan saya bersimpati dengan ahli akar umbi. Macam saya katakan semalam, ahli bersengkang mata. Kami di perangkat akar umbi ni bersengkang mata. Macam saya ni, saya buat live apa semua tu, berusaha untuk membela parti kita. Apa orang tak maki saya? Apa orang tak kata? Macam-macam. Tapi anda yang ada di anjung kuasa tu sedap-sedap. Jadi menteri, jadi timbalan menteri, jadi pengurusi JLC, jadi wakil rakyat. Kami dibayar. Tak ada satu sen pun tak dapat. Kita berjuang berterusan. Sebab itu saya katakan, harap warga akar umbi kita bertabahlah. Dengan kerenah mereka. Kononnya bernama pemimpin. Ini pemimpin apa ini, ikan sepat kering lah. Mereka lain tak ada. Asyik-asyik nak membodik. Siapa ada jawatan, nak bodik. Kerana mengharapkan adanya habuan. Kalau Perdana Menteri, bodik Perdana Menteri. Kalau Menteri, bodik Menteri. Kalau pengurusi JLC, bodik pengurusi JLC. Kod-kod, kalau mungkin-mungkin dapat habuan, dapat projek dan sebagainya. Negara dalam keadaan susah. Kita mengharapkan mereka yang bernama Menteri. Santunlah rakyat. Jangan fikir soal nak jawatan. Nak lawan Presiden, lawan. Tak ada masalah. Tapi bukan the right time. Berapa kali nak bercakap? Kenapa degil sangat? Kenapa pekak badak anda semua ni? Sudah-sudahlah. Ini saya marah sebenarnya, saudara. Saudara kena ingat, bila kami, perangkat yang buat ini live ni, bila kena rampas telefon, bukan telefon anda kena rampas. Bila terlajak, salah cakap, buat aduan. Bila aduan, maka kami kena bagi kenyataan. Bila kenyataan dengan pihak polis, telefon kena rampas. Dah, nganga balik. Berapa banyak telefon kami? Itu SOP, kita tak boleh marah pada pihak polis. Itu kenyataannya, saudara. Dan saya marah kerana mereka tak pernah fikir. Bukan nak ganti telefon kami. Bukan nak bayar duit bil telefon. Saya tengok sahabat saya. Saudara, ini sebagai contoh, saya bagi tahu terus terang, saudara. Datuk Johari Bahrum di Melaka. Terkial-kial orang tua tu. Tiap-tiap malam buat live. Kena maki. Sebab dia mempertahankan UMNO. Dia mempertahankan pimpinan. Akhirnya, siapa nak bayar data dia? Bukan dia ada kerja. Saya cakap terus terang. Tak ada seorang pun pemimpin di Melaka ke? Saya nak haraplah supaya Datuk Sulaiman carilah Tok Johari Bahrum ni. Kalau boleh, bantulah. Tak ada bantu langsung. Dia bukan ada kerja. Tapi semangatnya kental. Usia 70 tahun lebih. Mahu mempertahankan parti. Tidak perangai macam yang ada di atas. Mereka di atas tu sedap. Kenyang perut. Mengisi tembolok mereka. Kita warga akar umbi ni. Saya kesianlah. Akar umbi sebenarnya tak sama dengan mereka di atas. Sebab itu saya menyeru teman-teman. Di peringkat akar umbi. Kita santuni diri kita. Santuni kesempatan kita. Sampai masanya kita ajar mereka ni cukup-cukup. Sebab kita tahu. Sekarang ni ada pula usaha konon-konon nak bercakap dengan pimpinan daripada parti pembangkang dan sebagainya. Apakah mereka dah menggadaikan maruah UMNO? Kalau gadai maruah UMNO, bagi tahu kami. Bagi tahu kami peringkat akar umbi. Pajak gadai mana yang kamu gadai? Apa yang kamu dapat? Biarlah kami tebus. Sebab kami di peringkat akar umbi ni redha. Kalau kita kalah pun macam mana pun, kita kalah dengan bermaruah. Kami tidak akan merubah hati kesetiaan kami pada UMNO. Tapi jangan persendakan kesetiaan kami. Kami bukan setia pada pemimpin. Kami setia pada parti. Saya bercakap ni bagi pihak warga UMNO. Supaya pemimpin sedar diri. Jangan nak mempermainkan minda kami. Apa yang kami minta, santunlah. Bukan kita minta untuk kepentingan diri. Kita minta untuk kepentingan parti. Santuni. Pandangan. Idea yang dilontarkan. Bukannya minta lebih. Bukan minta sekupang dua kupang. Tak ada. Jadi saya haraplah. Berhentilah. Cukup-cukuplah. Ini dengar ceritanya. Bahawa kononnya. UMNO. Kalau tak ada PAS, kita akan kalah.
bertanding pilihan raya akan datang. Sejak bila masanya kita bergantung dengan PAS? Sejak bila? Sejak UMNO menghadapi pilihan raya umum pertama dulu. Sedarlah, bukalah sejarah. Sejak bila UMNO bersama dengan PAS menghadapi pilihan raya? Mereka masuk dalam Barisan Nasional, sekejap mereka keluar balik. Jangan lupa semua itu. Itu berlaku di Kelantan. Kalau anda orang Kelantan, sejak bila UMNO di Kelantan itu bersama dengan PAS? Sejak bila? Ini tidak. Oh, kalau UMNO tak bersama dengan PAS, kita akan kalah. Berapa kali nak cakap benda begini? Dulu pun anda juga melontarkan pandangan. Oh, kalau kita tak bersama dengan PAS, kita akan kalah di Melaka. Apa jadi? Begitu juga dengan di Johor. Kita dah letih. Bukan kita tak santuni warga PAS. Kita dah bercakap dengan PAS ni berkali-kali. Tapi kemurnian sikap pemimpin kita ini dipandang enteng oleh pemimpin PAS. Jadi saya rasalah kita harus menjaga maruah. Sebab itu saya katakan tadi. Kalau mereka telah pun menggadaikan maruah UMNO, tolong bagi tahu pajak gadai mana yang kamu gadai. Biarlah kami menebusnya. Kami warga kami. Kami kalah tak ada masalah. Saya lihat sekarang ni, perangai yang ada di atas tu, mereka bukannya nak membina kekuatan UMNO. Saya melihat mereka nak bawa UMNO ke laut. Akhirnya apa jadi? Tak apalah, saya kata kita hadapi. Soal anda kata yakin kalau dengan PAS kita boleh menang, itu anda punya pemikiran. Kita bukan tak tahu. Cara dengan PAS. Bila kita bersama dengan mereka, mereka minta lagi kursi lagi. Sudah-sudahlah. Saudara, macam saya tengok keadaan Tan Sri Muhyiddin. Ini kena ingat, saudara. Bila kita nak bersama dengan PAS, PAS pula letak syarat. Mesti terima Parti Pribumi Bersatu, PBM, atau Perikatan Nasional dalam coalition ataupun persatuan. Mana kita dapat menahan perasaan? Anda yang jadi menteri, okeylah. Anda duduk sekapal dengan mereka. Tapi anda tidak mempunyai perasaan. Kami, warga Akak Umbi, ada perasaan. Kami ada maruah. Apabila orang mempertikaikan pimpinan kami, orang kata macam-macam. Kita tidaklah melawan dengan menunjukkan demonstrasi dan sebagainya. Tapi kita rasa. Saudara, sebab itu saya tengok. Kalau nak kita santun, kononnya lah. Syaratnya PAS kata mesti bersama dengan PBM. Tak malu ke kita nak bersama dengan Parti Pribumi? Pakatan Harapan, dia dah buat keputusan. Dia dah kata bahawa dia tak mahu lagi dengan Perikatan Nasional. Dia Tan Sri Muhyiddin kata nak juga. Dengan Pakatan Harapan. Akhirnya, orang melihat seperti hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Takkan kita nak begitu, saudara? UMNO ada maruahnya. Kita menang, kalah, kita tetap solong. Sebagaimana apa yang dilontarkan oleh Presiden. Sudah-sudahlah. Ini masih lagi. Jadi saya hairan, untuk apa sebenarnya? Untuk apa sehingga kan ada pimpinan UMNO yang bercakap, tanpa PAS kita akan kalah. Ini data mana yang anda dapat? Nyatakan kepada kami. Warga UMNO Akar Umbi tahu apa yang kami buat. Di malam Presiden pergi ke Perlis, pergi ke Kedah, turun ke Pulau Pinang, ke seluruh negara, sampai ke Sabah. Kita cuba menyantuni Parti UMNO Barisan Nasional. Kita dah buat kerja. Sekarang ni memanglah kita lihat, yang saya nampak bukan PAS. PAS hanya mengadakan dia punya, bukan roadshow. PAS hanya dalam muktamar. Itu pun dalam muktamar, apa yang mereka tak kata. Buka gelanggang PAS saja, kita mesti benamkan UMNO. Now, kamu minta kami baik dengan UMNO, dengan PAS. Ini saya kata kerja gila ni diorang ni. Cukup-cukuplah, jangan buat kami pula jadi... Saya kadang-kadang nak maki je. Tapi saya rasa saya cuba untuk untuk menangani isu ini secara bermoral. Sebab bagi saya nampak sangat pemimpin kita ni nak sangat jawatan. Kita dah biasa kalah. Apa ada masalah? Warga Akak Umbi memang kita nak kemenangan. Kita akan bermati-matian, bertempur. Tak ada masalah. Kita akan gerakkan jentera kita. Jadi kita tak akan bergantung pada orang. Macam saya dengar tadi, saya dengar apa kata Pak Zabar. Alayaran Pak Zabar kata, kita jangan mengharap bantuan orang. Kita harus berdiri pada kaki kita sendiri. Dengan tangan kita sendiri. Usaha kita sendiri. Fikiran kita sendiri. Jadi saya ni, Saudara Ahmad Dali, dia kata tolak PN Kelongkang. Saya bukanlah nak menghina mereka. Kita dah tak sesuai. Dan mereka pun sebenarnya sekarang ni, Parti Perikatan Nasional ni pun, dia orang dalam kepanasan. Kenapa kita nak santun orang yang tengah kepanasan?
Kalau orang tu nak ke longkang, yang kita nak tarik parti kita ke longkang, buat apa? Saya dengar sendiri. Kalaulah ini Pakatan Harapan dia kempen satu negara, apa UMNO ni tak berani lawan dengan kita. Kita dah tolak dengan Perikatan Nasional. Kita dah tolak PAS. Kita dah tolak PBM. Mereka terhegeh-hegeh. Mana letak muka? Sudah-sudahlah. Tak payah lagi. Saya tak tahulah tujuan apa maka media menyiarkan kenyataan pemimpin yang bernama menteri untuk kita menyantuni PAS. Sudah. Presiden dah bagi tahu ternoktah. Muafakat nasional cukup. Cukup sampai di sini. Tak lebih daripada itu. Yang anda nak heret balik buat apa? Yang anda selalu dilihat seolah menentang presiden. Nak tentang presiden bila sampai waktunya. Lepas pilihan raya 6 bulan. Okey, lepas je pilihan raya, sebulan lepas tu gempur terusan. Anda mungkin banyak wang, tabur satu negara. Tak ada masalah. Mungkin ini merupakan dugaan runtuh bagi ahli-ahli UMNO. Turunlah. Tapi jangan sekarang. Kita sedang nak menghadapi peperangan. Nafiri sudah ditiup. Bila saya tengok kenyataan daripada setiausaha Dewan Rakyat, artinya pilihan raya Islam dah corner. Malahan lagi apabila saya mendengar kenyataan daripada Lim Guan Eng. Dia sebagai pengerusi DAP, dia tak akan sokong. Kalau dia sokong, dia tak sokong, artinya bajet yang nak dibentangkan itu tidak akan mendapat sokongan. Bila tak dapat sokongan, secara tersendirinya kerajaan itu runtuh. Itu gambaran di mana-mana pun. Kita tengok macam di England. Perdana Menteri pun terpaksa berhenti. Ganti orang lain. Sebab ini sistem demokrasi. Demokrasi raja berperlembagaan. Yang hanya boleh menyelamatkan suasana, saya melihat dulu yang di Pertuan Agong. Baginda boleh memperolehkan darurat dan tubuhkan war cabinet. Ini yang saya katakan, kalau itu keadaannya. Sebab itu, seandainya, bila saya bercakap begini, orang marah dengan saya. Seandainya jawatan Perdana Menteri dulu dah sesuai dah plan B, UMNO dah buat. Minta supaya Tengku Razali jadi Perdana Menteri. Dan PKR pun dah sokong. Orang parti-parti lain dah sokong. Kita mengalihkan. Terimalah balaknya. Ini keadaan saya. Saya, saudara Haji Munami ni, saya tak nak sebut nama lah. Kita sebut-sebut nama ni pun tak elok. Tapi semua orang tahu, bila saya sebut isu ini, siapa yang melontarkan isu untuk kita nak berbaik dengan PAS. Amanah ketawa dengan kita, saya. Saya tak dapat tahan telinga ni kalau Mat Sabu berucap. UMNO tak ada tempat nak cari orang. Dia ingat nak baik dengan kita, kita tak mau, dia cari PAS. Akhirnya dia kata UMNO cari ayam togel. Tak ke malu? Makedon mana yang bagi idea ni? Ini masalah sekarang ni. Daripada lautan kalzum yang mana maka adanya usaha-usaha tersebut. Ini yang saya katakan, saya melihatlah dalam kebejatan politik yang sebegini, sudahlah pemimpin, cukuplah. Sekarang ni rakyat melihat. Akar umbi melihat. Jangan sampai akar umbi give up. Ini sikit-sikit lain tak ada. Mesti penyatuan ummah. Penyatuan ummah yang bagaimana? Saya dulu dah bercakap. Zaman Nabi Adam. Apabila masalah Qabil dan Habil pun berbunuh. Apa yang berlaku di negara-negara Islam? Tak ada cara untuk mendamaikan satu kaum. Bukan satu benda yang mudah. Jadi tak usah nak bercakap. Jangan nak tunjuk pandai. Tapi saya lihat kenyataan-kenyataan tersebut seolah-olah menyongsong presiden. Nak tunjuk bahawa Presiden UMNO ni tak bijak berpolitik. Dia saja yang bijak politik. Teruskanlah anda dengan politik anda. Cerita masalah Khairi yang bila Tok Mat dah buat keputusan. Tok Mat cuma bagi tahu dia nak ambil balik kawasan di Rembau. Dia nak bertanding sebagai presiden, sebagai ahli parlimen. Kerana kedudukan sebagai timbalan presiden parti. Sewajarnya Tok Mat bertanding parlimen. Yang nak jadikan isu apa hal? Ada pula mengatakan kita punya pimpinan Khairi Jamaluddin ni bau baik, bijak, nampak itu. Kita dah lenjan dah dengan perangai dia waktu kita menghadapi isu COVID-19. Dengan macam-macam idea yang dibawa, semua idea kita lihat idea yang cloud. Akhirnya apa jadi? Mana ada masalah? Masih lagi COVID-19 masih berterusan. Bukan tuntas, negara lain dah sunyi sepi.
Kita pula mengadakan begitu begini, seolah-olah memuja hebat sangat. Hebat tang mana? Kena ingat saya, dalam keadaan kita menghadapi macam-macam bencana yang kita alami ini, janganlah kita tunjuk bahawa kita ni mudah sangat termakan dengan cakap pemimpin. Saya dah bercakap semalam, pemimpin tidak semestinya betul. You are leaders, not necessarily you are right. Sekarang ni, dulu mungkin. Sebab dulu warganya mungkin orang anggap sebagai katak bawah tempurung. Hari ini warga UMNO banyak, ramai, berselerak. Kalau orang Kelantan kata, belana. Punya ramainya warga UMNO yang berpendidikan lebih hebat daripada anda yang ada di atas. Jangan fikir bahawa anda dah jadi menteri ni, cakap anda tu betul saja. Jangan fikir anda sebagai biasa jadi ahli parlimen, maka apa punya idea anda itu orang kena terima. Ahli peringkat akar umbi dapat melihat macam mana silat anda, macam mana keleceh anda, kemarah mana apabila anda melontarkan sesuatu pandangan itu. Kita dah dapat bacalah. Sebab ahli-ahli warga UMNO akar umbi terkilas ikan di air. Kita dah tahu yang mana jantan betinanya. Yang pondan pun kita tahu. Ini cakap terang saudara. Ini sikit sebut kluster mahkamah. Kluster mahkamah. Hello, brother. Kluster mahkamah yang mana anda juga adalah sebahagian daripada kluster mahkamah nanti. Jangan tengok, jangan ketawakan orang. Siapa? Kita bukan maksum. Kalau nak dikorek, semua ada. Kalau macam dalam PBM tu. Berselerak. Itu belum masuk lagi kes semburit lagi. Macam mana saya nyatakan semalam. Rakyat nak tahu apa dah jadi dengan wang negara. Waktu COVID-19, darurat digunakan sejumlah 600 bilion. Ke mana duitnya? Saudara Asri Yusof, Mak Bangla tu tak hebat pun. Tak ke mana dah. Dulu, sebab saya katakan, dulu orang tengok, Dr. Mahathir ni hebat. Sekarang ni orang tak ambil pot. Bertandinglah Parti Perjuang. Yang saya nampak bakal hilang wang pertaruhan. Parti Peribumi Bersatu, silakan masuk gelanggang. Saya tak nampak. Nyatakan saya di mana kawasan mereka boleh menang. Tok PAS sendiri, tadi saya berbual dengan seorang sahabat saya. Dia kata macam mana di Jeli. Saya kata, pandangan you macam mana? Dia kata Tok PAS biasa kalah di Jeli. Ini keadaan saya, bukanlah you dominant. Macam di Ketereh. Tan Sri Anwar juga biasa kalah di Ketereh. Jadi, yang saya cakap terus terang, yang tak biasa kalah, yang terus menang, Datuk yang Muhammad Mulya Tengku Razili Hamzah. Daripada mula dia bertanding sampai sekarang, terus kekal diyakini oleh rakyat kawasannya. Datuk Sri Zahid Hamidi juga tak pernah kalah. Tok Mat juga tak pernah kalah. Saudara, ini kita tengok ukur lah. Sebab itu saya kata ukur baju. Bila nak pakai baju tu ukur. Muat ke tak muat. Padan ke tak padan. Sebelum anda nak melontarkan pandangan. Ini bukan main-main. Sebab kita akan menghadapi dalam suasana peperangan ini. Ini pilihan raya yang ke-15 ini. It is a D-Day. Tapi jangan risau. Kami warga UMNO akar umbi, kami tetap bersama dengan parti. Menang, kalah, kami tak lari. Yang lari anda yang berada di anjung kuasa. Bila tengok saja keadaannya, mula melompat. Sebab anda dah biasa. Anda lah DNA daripada kata-kata. Anda berkawan dengan kata-kata dalam kolam yang melompat. Kami tak lari. Kalau kita rasa kalau menang, kita bersyukur pada Tuhan. Tapi kalau kita kalah, kita tetap setia. Kita tak lari. Dan biarlah kita kalah pun asalkan kita ada maruah. Maruah kita tidak boleh dijual beli. Jangan cuba nak gadaikan maruah UMNO hanya kerana anda mengejar pangkat. Jangan cuba anda meletakkan UMNO ini sebagai parti yang sudah hilang maruahnya. Tadi saya baca satu kenyataan daripada penulis daripada Inggeris. Mereka tak faham tentang politik Melayu ni. Oh, dia kata bahawa UMNO tu begini, Datuk Najib dah masuk penjara, maka UMNO ini sudah tiada lagi kekuatan. Silakan. Silakan. Rakyat akan menentukan. Banyak bila kita dengar kesombongan parti PBM, Tuhan aja yang tahu. Tuduh kita ni kluster menteri, kluster mahkamah sebagainya. Dia lupa pimpinan dalam PBM itu macam mana. Sebab itu semalam saya dah tegur. Kaji, tengok di cermin sendiri. Bila berlaku sesuatu nanti, anda yang kononnya hebat membuat manifesto, mana ada? Cuba saudara semak apa kenyataan atas likas. Dia baru sebut 5 janji. Belum lagi daripada 100 tu baru sebut 5. Mana ada yang ditunaikan? PTPTN tak ada ditunaikan.
Isu Felda tidak ditunaikan. Isu nelayan tidak ditunaikan. Isu petani tidak disantuni. Ini keadaan. Isu jaminan 1 juta pekerjaan untuk anak-anak muda. Mana? Akhirnya yang terterap tepi jalan anak muda yang terpaksa bawa Grab. Yang berkelulusan. Ini gambaran sebenar, saudara. Jadi anda konon-konon jadi menteri, anda buat apa? Yang kita harapkan santuni. Konon-kononnya ada. Ada jawatan kuasa, jihad memerangi inflasi. Masih lagi pergi ke pasar, tak ada turun harga. Masih lagi minyak RM33 satu botol. Dulu sebelum ini, RM17, RM18. Dulu, kedudukan keuangan kita kukuh. Hari ini sudah naik. Tadi saya dapat terima khidmat, saya kata tadi, dah mula merudum lagi. Apa ketakutan saya? Bagaimana dengan nasib masa depan negara? Ini keadaannya. Apakah mereka memikirkan? Yang dia fikir lain tak ada. Lepas pilihan raya ni, mereka rakyat di bawah terseksa. Kita tak ada masalah, saya dah katakan. Berkali-kali saya dah cakap. Ahli di peringkat akar umbi, pimpinan cakap saja. Kami nak begini, nak ada 1,000 orang. 1,000 ahli datang. Nak adakan majlis, kita nak buat. Berkumpul, tak ada masalah. Berpanas pun kami. Anda berada di atas stage, di atas pentas. Memaparkan kehebatan anda. Sebagai pemimpin, mesti pakai baju yang hebat-hebat. Sama ada, apalah. Malah nak sebutlah, macam-macam jenama lah. Baju ribu-ribu. Pakai jam tangan ribu-ribu atau ribu. Ahli apa? Anda tayang pada ahli. Anda tak tahu bahawa anda mengundang bengkaknya di hati warga akar umbi. Sebab yang bekerja, yang panjat tiang elektrik, yang terterap waktu panjat pokok kelapa, yang bawa motor ke sana ke sini, yang escort kehadiran pemimpin, adalah ahli akar umbi. Ada pernah anda fikir? Ada pernah anda terfikir bahawa ahli-ahli ini perlu disantuni? Bukan minta wang, santuni pemikiran mereka. Santuni harapan mereka. Kita minta pertama sekali, sudahlah UMNO nak bertanding solo. Presiden dah bagi tahu tak ada lagi kerjasama dengan lain parti. UMNO Barisan Nasional solo. Sepatutnya menjurus semua itu pada pilihan raya kali ini kita masuk gelanggang secara solo. Seharusnya pimpinan buanglah yang keruh. Jangan buangkan yang keruh, ambil yang jernih. Wujudkan balik persefahaman. Kenapa dulu boleh? Kenapa dulu yes boss? Bukan saya tak biasa dengar. You are the best boss. Sekarang, ini tak betul. Ini tak betul. Kenapa itu berlaku sekarang? Di saat kita sedang menghadapi ujian untuk pilihan raya. Dulu saya ingat lagi tak lama pun. Datuk Zahid ni begitu. Saya simpatilah Datuk Zahid ni. Sebenarnya dia tak salah. Dia begini. Kenapa sekarang diwujudkan? Kluster mahkamah mesti meletakkan jawatan. Why now? Kenapa tak buat dulu? Kerana waktu itu anda punya jawatan. Itu yang saya marahkan. Yang saya marah. Dulu, apa cakap Datuk Mak Hassan? You are the best. Sekarang ni, you are the worst. Tak boleh begitu. Ahli akar umbi tetap menyantuni. Sebab kami mengamalkan sistem demokrasi. Yang menang, tetap kita angkat mereka sebagai pemenang. Nak adakan pemilihan parti, jalankan selepas ini. Kami dari dekat bawah, ikut apa saja dalam perlembagaan. Tak boleh mencerca pemimpin. Tak boleh bekerjasama dengan pembangkang. Tak boleh mewawarkan pembangkang. Kerana ini akan menentang perlembagaan. Jika kami buat satu tindakan, maka kami akan dibawa oleh jawatan kuasa disiplin. Tapi anda pemimpin apa hal? Ini jawatan kuasa pemimpin. Jawatan kuasa disiplin parti. Anda buat apa? Tan Sri, you are the chairman. Ini saya bercakap dengan Tan Sri Zul Hasnan. You pengurusi lembaga disiplin. Kalau ahli itu dah melanggar keputusan parti, dah bertentangan dengan dasar-dasar parti, dah melanggar perlembagaan, ambillah tindakan. Bukan tak ada orang buat laporan. Panggil lah. Jangan takut. Kerana dia menteri. Tak boleh panggil lah sebab saya bukan menteri. No. Ini soal parti. Dalam kepartian, bagi tahu. Saya minta maaf. Yang berhormat, saya nak bawa masalah ini kerana Yang Berhormat telah pun melanggar 1, 2, 3, 4. Kalau Yang Berhormat tidak withdraw email statement, maka jawatan kuasa disiplin ambil tindakan. Cakap terus terang. Ini tidak. Dia membabi buta. Tak kena gaya saya bercakap benda begini, saya pula yang kena ambil tindakan disiplin nanti. Tak apalah kalau saya. Sebab saya dengar juga ada juga kita punya
YouTubernya yang ahli UMNO pun maki hamun, tak ada apa pun. Ini keadaannya, saudara. Saya marah bukan pasal apa. Sebab ahli mematuhi sepenuhnya. Tiap-tiap perlembagaan parti, satu kami ikut. Tapi pimpinan tak ikut, apa hal? Ini yang membuat saya marah. So, Biro Disiplin, please wake up. Jangan risau. Kalau anda ambil tindakan, berjuta ahli akan berada di belakang anda. Itu keadaannya. Saya tak mau lagi bercakap soal kerjasama dengan PAS ke, dengan PBM. Sudah, make a full stop, rangkumkan kesetiaan kita satu kepada parti. Saat ini, Parti UMNO dipimpin oleh Zahid Hamidi. Kenalah follow. Sebab itu kehendak majoriti ahli. Nak rasa bahawa pemikiran Presiden tak baik, tunggu lepas pilihan raya, lawan. Sekarang ini bukan masanya. Masa sekarang ini kesetiaan anda diuji. Sejauh mana anda setia pada UMNO. Kalau anda tidak setia pada UMNO, pintu rumah UMNO begitu besar terbuka. Silalah. Serahkan balik kad kalian UMNO itu. Tak ada masalah. Kita pun ramai menerima pemimpin yang dah biasa keluar daripada UMNO. Bagi saya melihat yang paling penting, warga akar umbi. Kita santuni, kita wujudkan perpaduan kita. Kukuhkan iltizam kita. InsyaAllah, tanpa parti-parti lain, UMNO bertanding solo, we will cross the road. When kita bersampai waktunya, kita akan menyeberangi sungai itu dengan penuh bertenaga. Kita kalah, kita menang, kita gembira, kita kalah, kita tetap setia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.